الأولياء والصالحين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدنا ومؤمننا وأسراتنا وإخواننا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah. Yang dimuliakan Tuan Imam, Puan Bilal, serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan. Sepatutnya bukan pada hari ini, tapi memandangkan ini adalah hutang saya. Patutnya minggu lepas saya dapat hadir. Agaknya sebab kena booster. Terus booster. Terus tuan bang, booster tu tak salah, kita yang booster. Booster. Itu yang, tapi cuma kesan dia lambat. Minggu lepas saya kena booster pada hari Isnin, datang kesannya pada hari Rabu. Tapi seram sejuk tu Selasa tu dah ada lah. Baik, tak apalah, itu masing-masing punya rezeki kan. Kalau orang anggapkan benda itu sebagai bahagian dia, insya-Allah ada barakahnya. Ada barakah dia. Nak cari salah ni senang, nak condemn pun senang. Tapi ini sebagai satu usaha. Cuma sebelum kita teruskan pada perbincangan kita pada kitab golongan yang tercecer di sepanjang jalan dakwah ini, pada pertemuan yang sudah saya ada menceritakan tentang hadis siapa yang takut maka dia akan berjalan di awal malam, dan siapa yang berjalan di awal malam dia akan sampai ke tempat tujuan. Tetapi barang-barang perniagaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mahal. Semuanya barang dagangan Allah itu ialah balasan syurga. Yang mana kalau tuan-tuan perhatikan, kalau tuan-tuan ingat, saya nak nerangkan pun agak terkial-kial juga sebenarnya. Nak fahamkan betul-betul. Rupanya setelah saya semak dengan orang yang lebih arif daripada saya, dikatakan bahawa senang cerita ginilah,
kita orang Arab dulu kalau nak berdagang ke satu tempat mesti sampai waktunya siang. So dia pergilah daripada waktu malam. Sebab apa? Sebab nak elakkan daripada nak sampai tempat awal, nak elakkan daripada daripada rompak, daripada panas kan. Itu dia. Nak jaga keselamatan. Tetapi bagi seorang pendakwah, barang dagangan dia ialah apa yang Allah bagi. Yang dia bawa ini adalah jalan dakwahnya adalah dagangan daripada Allah SWT. Dagangan Allah. Bila perdagangan daripada Allah ni, kalau kita jual satu benda pun, pertama akan ada pro, akan ada kontra. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka, ada orang yang akan ambil kesempatan. Begitu juga dengan barang dagangan Allah ni. Dakwah ni adalah barang dagangan Allah. Dakwah ni macam-macam, jangan salah faham. Segala apa yang menjurus balik pada Allah SWT itu adalah dagangan, barang-barang apa? Dagangan daripada Allah. Akan ada musuhnya, akan ada orang yang tak kisah, akan ada orang yang suka, akan ada orang yang nak nampak kita ni gagal di tengah pertengahan jalan. Sebab itu kalau untuk barang dagangan biasa tu kita penjaga macam tu, apatah lagi barang dagangan Allah. Sebab itulah antara sebab-sebab keciciran seorang di jalan dakwah ini, pertama atas sebab individu. Yang pertama kalau kita ingat tabi'i dia, perangai dia begitu. Sebab apa? Sebab dia masuk pada organisasi mana-mana jemaah dakwah, jemaah Islam atas dasar semangat, bukan atas dasar ilmu. Semangat boleh bergolak goyang. Sebab macam saya cakap kan, orang kalau masuk, kalau kita kaitkan sikit dengan politik lah, kini kita cerita, orang kalau masuk UMNO atas dasar semangat, dia akan kecundang. Dia kena faham. Faham itu? Kalau UMNO ni katanya apa dia? Perjuangan bangsa. So dia akan tabah, dia akan tak cepat melenting dan sudahnya tak akan melompat. Itu juga orang jemaah masuk dengan jemaah Islam yang lain. Hatta kalau politik PAS lah, begitu juga. Dia sebab kefahaman. Pemimpin ni akan bertukar. Ada pemimpin yang betul. Kalau kita tengok dulu, kalau sejarahnya dulu, kalau kita nak cerita UMNO ataupun sendiri sejarahnya dulu, tengok macam mana ditubuhkan oleh Tunku Abdul Rahman, kemudian disambung oleh Hussein On, disambung oleh On Jaafar. Tengok ketika tu perjalanan dia macam mana. Tapi kenapa akhir ni begini? Yang salah adakah parti itu salah? Tak. Siapa yang salah? Pemimpin. Siapa yang salah? Siapa yang pilih dia? Itu kena ingat. So jangan cepat nak salahkan yang atas. Yang atas tu siapa yang naikkan? Begitu. So yang naikkan ni kena repair balik. Begitu juga dalam jemaah PAS. Begitu juga dalam jemaah PAS. Ini maksudnya hadis ni. Kena ada kepahaman. Kalau tengok yang pertama sebab perangai dia, sebab kurang kepahaman. Yang kedua sebab Allahu Akbar. Apa ni? Yang tentang hadis ni adalah sebab yang ketiga. Nak jaga privasi. Kalau sebab yang kedua pula, mana dia ni? Takut berlaku ke atas diri sendiri dan pendapatan. Itu hadis yang kedua, menceritakan tentang yang kedua tu. Sebab takut berlaku apa-apa pada dagangan kita, itu yang kita keluar malam. Sebenarnya bila kita bawa dagangan Allah ni, begitu. Akan ada sama. Hatta kita tak nyakitkan hati orang pun, akan ada orang sakit hati tengok bila mana barang dagangan kita laku. Apatah lagi yang kita bawa tu Islam. Musuh Islam akan mula attack. Munafik yang orang Islam yang namanya Islam tapi jiwa tak Islam akan mula attack. Orang yang tengah-tengah mengikut dia. Ada juga orang yang bersama. Ada yang bersama ni pula, ada yang bersama sungguh-sungguh, ada yang bersama sekadar menyokong. Kena faham. Sebab itu kena faham, kena kuat, kena kental. Itu maksudnya hadis tu. So pada malam ini kita sambung sebab yang ketiga, iaitu melampau, ekstrim. Sekarang ni pun orang Islam ni dah dikatakan asal gerakan Islam dia ekstremis. Sebenarnya satu kajian, satu temu bual dengan seorang rappers. Rappers ni badan penuh tatu. Dia kata apa? Kalau kau nak tengok satu-satunya agama dalam dunia yang aku rasa akan pergi lebih jauh, ialah agama Islam. Ni rappers ni badan tatu, dengan salib, dengan apa.
Dia kata orang Islam kau boleh main-main ke hina Nabi dia, nak mampus saja kata suara dia. Kita orang putih ni, bukan kita boleh. Kita orang Kristian ni semata-mata nak pujuk orang Kristian. Baik-baik dalam Bible kata tak boleh homoseks, kita galakkan homoseks. Balik-balik tak boleh boleh pula kita buat filem menghina-hina Tuhan. Cuba agama Islam kau buat macam tu, apa jadi? Ini yang aku cakap. Dia kata, kalau aku ada diberi pilihan untuk masuk agama, aku akan masuk agama Islam. Ini cakap mereka sendiri. Sebab kita ni orang Islam memang kena ekstrim. Cuma ekstrim macam mana? Itu cerita je. Ini buku ni pun cerita. Masuk ekstrim kat sini dalam jemaah Islam, dalam pendakwa Islam. Ini dia. Wah, hari ni ada SB ni. Tak apa insya-Allah. Tak masalah. Baik. Okey, sikap melampau juga menjadi sebab keciciran anggota dari dakwah. Bila kita keterlaluan pun akan menyebabnya sudahnya kita akan keciciran. Sebab itunya dalam Islam ni kita tidak boleh keterlaluan. Kita contohnya dalam jemaah Islam ada berbagai-bagai kategori manusia. Ada manusia yang faham agama. Ada manusia yang baru nak jinak dengan agama. Ada manusia yang memang tak faham agama. Kena ada orang kata janganlah keterlaluan kita nak tu. Kau ni kata nama jemaah Islam. Main lagi nombor ekor. Kita nak kan. Kita cakap dengan dia nombor ekor tu haram. Tapi jangan sampai kita buang dia. Kita yang rugi. Sejahat-jahat orang nombor ekor, tapi kalau dia pergi semayang, lebih baik daripada orang yang akhlak baik tapi tak semayang. Sebab ceritanya semayang, sembahyang, solat. Tapi takkanlah semata-matanya, takkanlah sampai bila nak sambil solat main nombor ekor. Ni kita kena sabar. Berdakwah dengan manusia ni tuan, hati ni bukan kerja kita. Hati ni kerja Allah. Cukuplah dengan kita nasihat. Nasihat tu apa? Kita tegur. Tak berubah, bukan hak kita. Jangan kita paksa orang berubah. Orang yang cuba melakukan sesuatu yang lebih daripada keupayaannya, melampaui batasan dan tidak dapat menerima sikap sederhana, selalunya menghadapi masalah jiwa dan kepercayaan. Orang seperti itu adalah sama seperti orang yang ingin hendak merentas padang pasir yang luas dengan seberapa cepat yang boleh. Sebab buku ni daripada Arab, digunakanlah perbandingannya begitu. Itu kena faham. Bukan tak boleh padang pasir naik unta. Segagah-gagah unta tu pun ada masa perlu berhenti rehat. Itu kita. Begitu juga kita dalam jalan dakwah ni. Jangan kita terlalu nak sangat. Sekarang ni kita tengok orang-orang yang sudahnya keterlaluan itulah, sudahnya gugur. Sekarang bukti dah ada. Tuan-tuan, dulu siapa kalau berbual minta maaf cakap lah. Minta maaf cakap walaupun ada 2 kamera kat sini. Minta maaf cakap. Kalau berbual tak ada kalimat lain, mampus anda. Ini ayatnya. Ini ayat ni. Seolah-olah orang UMNO itu bukan beragama Islam. Seolah-olah orang UMNO itu tidak ada, bukan mad'u, bukan orang yang nak didakwahkan. Sudahnya orang-orang ini yang tak boleh terima apabila jemaah Islam yang kita sayangi ini bersama dengan UMNO. Sudahnya dia bersama dengan musuh bangsa. Islam tak begitu. Sebab itu ada ketikanya Rasulullah mendoakan Rom. Ketika Rom tentang Parsi, mendoakan kemenangan Rom. Ada ketikanya, ada sebab. Sebab itu kita ni bila bergerak dalam jemaah Islam, kena ikut pimpinan. Parsi ke Rom Parsi Kristian ke Rom yang Kristian? Rom kan? Rom Kristian, Parsi sembah api Rasulullah mendoakan kemenangan Rom ketika menentang Parsi. Adakah Rom tu betul? Adakah betul? Tidak. Sebab itu bacaan bab siasat ni, bab politik ni dia berubah. Dia tengok tempat. Ada ketikanya kita boleh bersama dengan puak-puak bukan Islam. Ada ketikanya bila kita tengok hak-hak Islam mula disentuh, takkan kita nak bersama lagi. Ada ketikanya kita tidak boleh bersama dengan sahabat-sahabat kita walaupun satu bangsa, satu agama, sebab perjuangan mereka tidak sama dengan perjuangan kita. Sampai satu ketika, ada ketikanya kita boleh bersama demi agama dan bangsa.
Sebab tu kita cakap apabila gambarannya begini, apabila Samsudin apabila Ibnu Zaman, sebut pula nama orang masing-masing, apabila Pak Atan dengan Pak Alim bergaduh, Pak Abu cuba damaikan, siapa yang susah? Pak Abu ni yang susah. Sebab apa? Sebab ada Pak Maion, Pak Saleh, Pak Salim Geling ni. Ada Pak yang setuju dengan Pak Abu, Pak, lupa pula nama, Pak Ali. Ada pula yang setuju dengan Pak Pak Maion. Ada juga yang setuju dengan Pak Abu. Sebab apa? Pak Abu ni nak damaikan. Tapi ada kan yang ada pula yang kata, alah Abu tu saja nak laga-lagakan kau ada orang. Ada. Sebab itu yang jadi pendamai ni susah. Faham itu je lah. Macam-macam dikata orang. Nak pangkat lah, nak kerusi lah, nak mandi 2 kolam lah. Saya kalau cakap tanya dengan saya, mandi 20 kolam, 30 kolam pun tak apa. Kalau 30 kolam tu semuanya kolam-kolam orang mim yang beragama Islam, apa masalahnya? Kalau kau mandi 1 kolam, tapi kolam tu bukan kolam bangsa kau, bukan agama kau, tak, kolam-kolam tu tempat selalu najis babi, terimalah kau. Apa kau berkeras sangat tentang kolam? Akan ada. Sebab itu kalau kita tengok dalam senario negara kita, apabila 2 parti besar, apa tu, parti bangsa Melayu dan parti agama Islam, yang mana rata-ratanya semuanya orang Melayu. Orang Melayu kalau bergabung, siapa yang takut? Musuh Melayu. Maka musuh Melayu akan gunakan orang Melayu juga untuk menjahanamkan penyatuan Melayu. Itu kena faham. Sejarah dah membuktikan, sila semak peristiwa Raja Ali Haji. Siapa yang bunuh dia? Bukan orang Belanda, tapi orang beragama Islam ketika semayang Isyak. Tak salah saya. Musuh Islam akan gunakan orang Islam juga untuk menjatuhkan gabungan-gabungan orang Islam ini. Kerana dia takut Islam kalau bergabung habis. Sebab itu apabila di saat nak dikatakan nak ditamatkan permit jual arak ni, siapa yang penting? Dan itu orang bukan Islam. Tapi ada tak orang bukan Islam yang tak penting? Ada, bagus. Dia kata memang dalam agama Buddha tak ada minum arak, memang dalam agama Hindu tak ada minum arak. Bini-bini lagi bagus. Orang India perempuan India balik tak sibuk nak layan lelaki yang penuh dengan bau Samsu, bau todi. Suka, dia orang suka. Bohong kalau tak suka. Siapa yang bela? Tak orang yang beragama Islam juga. Kata kita ni orang Melayu ni kena bijak politik sikit. Saya selalu cakap, mana-mana saya kata orang Melayu ni kena bijak politik sikit. Sebut bab Melayu, kalau kau tu Melayu tu jangan bagi orang lain cuit. Sebut bab agama Islam, tak kira lah kau bunga raya, kau bulan ke, kau keris-keris ke, kau wali ke, kau mata bengkak ke, hatta kalau kau di AP sendiri pun, tapi kalau kau beragama Islam mesti besar. Jangan cerita banyak. Kita boleh satu partian, tapi lu jangan cuit luar punya bangsa. Lu jangan cuit luar punya agama. Buat tetap herannya dengan tu. Begitulah. Ini bukan kita nak ikut. Itu pentingnya Melayu dan Islam itu lead, pimpin. Bukan kita nak sangat kuasa tu. Habis yang selama ni 60 tahun lebih Melayu pimpin sampai gondol hutan je, sambung ni kerja, tak Melayu punya kerja. Itu kau orang yang pilih dia nak cakap macam mana? Janganlah pilih dia lagi. Pilih juga. Dah tahu ada isu rasuah, pilih juga. Pelik tu. Macam tak ada orang lain yang baik-baik pula. Itu kita kena faham. Itu konsep ni kena cerdik. Kena belajar bab ni. Jangan sampai asal dibagi duit, kita ikut. Asal dibagi duit, kita ikut. Ingat, perangai anjing macam mana? Ingat perangai anjing macam mana? Sejahat-jahat mana pun tuan dia, kepala samseng mana pun tuan dia, bapa pembunuh mana pun tuan dia, kalau dia bagi cukup makan, anjing akan ikut. Jangan katakan, bila dikatakan anjing kan marah. Itu dia.
Garang pula malam ni. Makin ada 2 kamera, makin selamba je bercakap Dah okey. Tu dia kena faham. Sebab kita kena cerita terang. Kita cerita dengan orang PAS pun ada salah. Kita kena cakap. Sebab PAS ni bukannya parti ciptaan Allah, parti ciptaan manusia. Kita ada salah. Kita cerita dengan UMNO apa kata, kalau kau salah kau kena repair lah. Tu je. Bukan kita nak condemn sangat. Perjuangan antara ramai-ramai yang kan UMNO juga terlibat dengan perjuangan kemerdekaan negara. Tak sayang kepada UMNO. Kita repair lah. Kita sayang kita punya kereta lama, kita jual ke? Tak. Kita repair. Kita sayang bini kita yang lama kita nikahi, kita buat apa? Kita tambah satu lagi ke? Tak. Kita bela. Kita ayam dia. Kita ampu dia. Kita bagi dia. Macam tu lah kita dengan jemaah kita. Bila kita sayang, kalau tengok ada yang pincang, sabar. Masa bila kita naikkan orang yang betul. Jangan orang tu juga yang kau naik. Memang cari penyakit. Sabda Rasulullah SAW yang mana bermaksud, sesungguhnya orang yang terputus bekalan tidak dapat sampai ke tempat yang dituju dan tidak dapat bertahan di atas tunggangan. Ini kita kena faham. Maksudnya apa? Sebab itu bukan apa, contohnya kita masuk hutan, bekalan kita sikit. Kenapa kita mesti nak jalan tu, lepas tu makan, bila dah jalan betul-betul punya apa, lasak, penat dah? Penat. Bila penat makan lupa diri. Habis tak bekalan? Tak. Tapi kalau makan sikit, sekadar alas perut je. Jangan lapar kan? Boleh, cuma cepat lambat je sampainya. Itu kena sabar. Ini maksudnya gerakan apa? Ini maksudnya dakwah. Dakwah ni makan masa, tuan-tuan. Makan masa. Tak boleh sekali kita dakwah orang tu mesti tidak kena 10 tahun. Kadang-kadang 60, 70, kadang-kadang bukan zaman kita, zaman anak cucu cicit kita. Ini dakwah. Siapa yang paling bagus kita dakwakan? Paling rapat dengan kita apa dia? Paling rapat dengan kita apa dia? Keluarga kita. Kedua selepas keluarga kita apa? Masyarakat kita. Ketiga apa dia? Bangsa kita. Orang-orang yang segama dengan kita. Bukan cerita kau parti apa, tak. Inilah orang-orang yang kita kena dakwah. Dakwah macam mana? Bukan dakwah kerja nak ngentam. Tak boleh. Ini patutnya jangan ekstrim. Kau hentam-hentam orang masjid, kononnya semuanya yang ada kat masjid tu, semuanya pilihan atas dasar kefahaman politik. Kau datang masjid pun tak macam mana? Kau datang masjid pun tak macam mana? Kau campur Yasin tahlil pun kau tak campur macam mana? Tu semua cerita tu semua orang minta maaf cakap lah kan. Kalau dulu lah kan, ini semuanya ini guru UMNO ni, minta maaf cakap Kau kata guru UMNO, okey, guru UMNO tu agama dia apa? Islam Madmu lah tu. Campur lah. Macam mana kau nak nyampaikan apa yang kau faham pada tentang agama? Orang-orang ni mungkin tak faham. Ada yang faham tapi jaga kepentingan. Ada yang betul-betul tak faham. Ada yang nampak Islam itu pada solat, pada sembahyang kat masjid. Apa lagi tak? Bukankah itu pemikiran orang tua-tua zaman dulu? Kau nak apa lagi? Jalan raya dah ada, elektrik dah ada, masjid dah ada. Kau nak apa lagi ni? Pemikiran orang tua-tua dulu macam tu. Tandanya apa? Dia tak faham. Orang tak faham ni, kita kenalah berkali-kali ingatkan. Cuma cara ingat kena betul lah. Anak kita boleh arah. Orang tua kita kena cakap lembut-lembut. Bukan kita nak hardik, nak bentak dia. Itu kena faham. Jangan sampai terlalu ekstrim, sudahnya habis semua. Itu dia Itu kita kena faham. Sebab itulah contohnya kadang-kadang kita tengok kendak-kendak orang bawahan ni tak semua pimpinan kabulkan. Contoh, baru-baru ni timbul isu nak air citra 10,000 apa kerajaan tak bagi. Bukanlah saya nak sokong kerajaan, tidak. Orang kata mentang-mentang lepas ni sebagian kerajaan kan? Bukan kita nak sokong, kita logik sikit lah tuan-tuan. Kita tengok surau ni, siapa pengurusi dia? Ada pengurusi ni? Ada pengurusi? Kalau ramai jemaahnya, kita minta ada awning lah kat luar, kita minta itu, kita minta ini, kita minta aircon tukar baru, ini aircon elektrik kuat, tak ada inverter. Macam kan? Kita minta ada skrin, kita minta ada LCD. Yang tahu kedudukan surau ni siapa? Pengurusi bendahari. Dia tengok mana yang perlu didulukan.
Kalau tak perlu kau cakap apa benda pun. Bukan cakap kita betul, kita boleh cakap. Yang tahu keadaannya dia orang. Sebab itulah apa yang ada sekarang ni, pimpinan begitu. Orang minta 10,000, takkan bagi. Sebab perangai orang kita, kelak esok bila sampai masa dia nak ambil, tak dapat, kurang, dia mula meraung. Dulu ada banyak, bukan kita dulu 10,000 kau dah keluarkan. Alah, itu kan masa susah, tolonglah sikit. Minta lagi. Bukan kita nak defend mana-mana, tidak. Betul, benda tu belum tentu sampai masa kita, belum tentu kita sampai masa kita tua. Itu soal lain. Soal kalau kita mati, bon duit tu dapat tak kat waris kita? Dapat. Bukan tak dapat. Cuma kena bagi penama, jangan tak bagi penama. Susah. Bila mana raya dah ambil, lain cerita. Ada persen-persen dia lah, orang dah tolong urusan kan. Itu kena faham. Habis tu juga macam kita berdakwah ni. Kita bawa satu benda yang jalan cukup jauh. Tuan-tuan nak terangkan orang datang surau, senang ke? Marilah datang surau. 27 kali ganda kita semayang, Allah terima. Dah lah Allah terima, Allah tambahkan 27 kali ganda. 27 kali ganda tu nampak ke tak nampak? Tak nampak. Bila kita nampak, tu nanti masuk ke akhirat. Ingat tak perbualan tentang orang bernama Syaban? Pernah dengar tak? Saya pernah cerita sini tak? Satu ketika Syaban ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni orang pertama yang selalu datang masjid untuk sembahyang subuh. Tiba-tiba satu hari dia lambat datang. Dikatakan Rasulullah melewatkan sembahyang subuh, tunggu Syaban ni datang. Kalau ada kawan-kawan nama Syaban, ceritakan benda lah ni. Jangan main sedap. Nama kau Syaban, ambil bulan Islam. Ini bukan cerita bulan Islam lah. Baik. Maka Rasulullah tanya lepas semayang, Rasulullah tanya sahabat tahu rumah Syaban? Ada seorang tahu. Maka lepas saya sebut, Rasulullah pun pergi. Rupanya rumah Syaban ni jauh. Rasulullah kata, macam mana lah, berapa lah dia keluar. Dia orang pertama sampai masjid. Rumah dia jauh. Kita rumah dekat dengan masjid, tunggu imam angkat takbir pertama pun datang. Sempat. Ya Allah. Yang kita yang datang lah, yang tak datang yang kita lah kan. Bentar rumah sebelah masjid. Allahu Akbar. Kena pula hari Jumaat, imam baca surah Sajadah. Kita tunggu dekat-dekat nak sujud. Dekat-dekat nak sajadah, kita datang. Ikut. Ni tak, rumah jauh, orang pertama datang masjid. Maka Rasulullah tanya, Assalamualaikum, ni rumah Syaban ke? Ya, ni rumah Syaban. Syaban ada? Isteri Syaban kata, sebenarnya Syaban telah meninggal dunia, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, ada tak peristiwa pelik yang berlaku masa Syaban nak meninggal dunia? Maka isteri kata, ada 3 benda pelik. Apa dia? Pertama, Syaban kata, Ya Allah, kenapa tak jauhkan lagi? Ya Allah, kenapa tak jauhkan lagi? Lagi? Ya Allah, kenapa tak yang baru? Ya Allah, kenapa tak yang baru? Lagi? Ya Allah, kenapa tak semua? Ya Allah, kenapa tak semua? Maka Rasulullah cerita, sebenarnya ketika Syaban nak meninggal dunia, Allah bukakan pahala. Allah bukakan Syaban, nampak pahala apa yang dibuat. Rupanya pahala Syaban jalan kaki daripada rumah pergi masjid, Allah tunjukkan. Sampai Syaban kata, Ya Allah, kalau aku tahu, biarlah jauh lagi. Kita untung. Tak sampai macam tu. Kemudian ketika Syaban nak pergi masjid, subuh-subuh Syaban, bila kita pakai baju dalam, baju kita. Mungkin orang tu pakai jubah kan. Kat padang pasir sejuk, dia pakailah jubah sejuk dia. Biasa jubah ni jubah yang orang kata yang dah agak uzur lah. Kan? Dia pakai kat luar lah, tak kat dalam pula kan. Nampak pengemis, menggigil kesejukan. Dia bagi jubah dia yang lama tu kat luar. Tu kata, Ya Allah, kenapa lah aku tak bagi jubah yang baru? Kalau aku tahu macam ni besar pahalanya. Itu juga ketika dia makan sarapan pagi, makan roti dengan air susu cicak. Nampak orang pengemis tu kelaparan, dia potong separuh roti dia bagi pada orang tu. Dia ambil air separuh, dia bagi pada orang tu. Bila Allah bukakan besarnya pahala dia, dia kata, Ya Allah, kenapa tak semua aku bagi? Bila Allah tunjukkan dekat-dekat nak mati, begitulah kita dakwah pada orang. Bayangkan tuan-tuan, lepas semayang maghrib, selak sajadah,
RM27. Baru penuh surau ni. Tapi orang tak kata macam tu. 27 kali ganda. Bila kali gandanya nak tengok, tunggu nanti lah. Itu kita kena faham. Kena faham. Baik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud binasalah orang yang berpendirian keras. Keras sangat pun tak boleh. Keras sangat. Sebab itu tuan-tuan dulu tuan-tuan pernah tak dengar sejarah lagu Lir Ilir? Lir ilir tanduri wasumilir tak ijo, dikarang oleh salah seorang daripada Wali Songo. Zaman itu adalah zaman orang minat dengan teater klasik, ketoprak, bukan gitulah. Kita maka banyak lagu-lagu zaman tu lah. Maka Wali Songo dia cipta lagu ni. Untuk mujuk orang-orang daripada dia suka nyanyi benda-benda lara, dia nyanyi benda-benda yang baik. Gitu. Habis tu juga sekarang kalau dalam jemaah PAS tu sendiri, dia ada apa? Dia ada grup anak muda. Anak muda bermotor ada. Anak kaki mancing ada. Kalau tengok anak muda motor besar-besar motornya. Bukan motor 53 tu. Bukan motor skuter. Tak main dengan motor skuter. Tapi dia tak tahu harga motor skuter tu yang main legenda ni. Simpan je. Sampai yang cakap ni pun terpesona. Cakap dengan anak. Apa-apa nak beli motor besar lah satu. Pasal anak pun ada motor besar sendiri kan. Kita ambil skuter je lah kan. Tapi lesen tak ada. Tu ceritanya. Ada band Lestari, ada grup-grup muzik. Dah anak muda minat muzik. Paling tidak muzik yang dia nyanyi itu muzik-muzik membangkitkan rasa cintakan agama. Lepas tu kita kata contohnya budak-budak yang nak main sukan ni, bukan nak main-main. Masa waktu semayang mesti semayang. Itu kita kena ikut zaman. Tak boleh nak keras lagi. Nyanyian lawa-lawa tak boleh. Contohnya baru-baru ni siapa pelakon yang kahwin dengan Datuk apa tu Heliza orang komplain macam-macam dalam majlis perkahwinan dia itu dia menyanyi. Dah orang tu memang jiwa dia menyanyi. Kau tak boleh cakap apa. Kau nak larang macam mana? Tuan-tuan, anda kata kelak esok, kelak kerajaan Malaysia ini ditadbir oleh jemaah Islam, tetap wayang tu ada. Tetap drama dalam TV tu ada. Tetap nyanyian-nyanyian tu ada. Sebab apa? Cuma apa? Cuma kurangkanlah yang lara-lara. Yang merosakkan jiwa tak adalah drama-drama yang menaikkan semangat perjuangan. Kan banyak tokoh-tokoh perjuangan tanah Melayu kita, yang mati kena bunuh, yang kena buang Allah yang rantai anda juga kan, kena buang ke Afrika Selatan. Ada sibuk nak buat cerita dia. Ada sibuk. Tak ada orang nak buat cerita dia. Si Bongkok Tanjung Puteri, ada cerita dia. Ada orang sibuk nak buat. Itu dia buat cerita Bongkok Tanjung Puteri itu berdasarkan mitos, berdasarkan cerita betul. Ingat Bongkok Tanjung Puteri itu penjajah pun takut dengan dia tau. Sampai upah sultan. Siapa yang berurusan dengan penjajah? Keturunan istana juga. Tak ada cakap apa. Abang lawan dengan adik, adik tak pandai nak ilmu seni perangan, nak dengan abang, adik nak ambil mudah, jumpa dengan British. Dia sendiri cerita. So sudahnya kita tak cerita benda tu, minta maaf. Pasal tak disebut. Contoh tokoh-tokoh kampung yang dekat Terengganu tu, yang satu kampung mati syahid, habis dah kampung tu daripada peta. Ya, ada cerita dia. Saya lupa nama kampungnya apa. Kalau dengar cerita daripada Ustaz Ridwan Maknur ada cerita kampung. Cerita-cerita sikit-sikit lah kita masuk. Jangan tidak kan. Tak salah pun. Cinta lapis agama barulah seronok.
Ini cerita bini orang rebut laki orang rebut bini orang. Ilaha illallah. Rebut harta. Agaknya orang Melayu begitu saja. Cuba tengok drama Cina macam mana cerita dia buat. Dia ubah fashion, dia ubah. Dia jadikan tentera-tentera negara Cina ni sebagai tentera penyelamat. Dulu siapa? Dulu Amerika lah buat filem macam tu. Sekarang dia buat macam tu pula. Kita kanang anak langkau beberapa hari je kat orang, cerita bagus. Kanang anak langkau Saya tengok cerita tu. Sedap cerita ni. Kenapa tak ada promosi? Yang dipromosi tu cerita apa cerita kelakar ke cerita hantu komedi tu? Sudahnya orang kita ni apa benda ni yang jadi? Tengok orang Indonesia dia jual cerita dia. Wiro Sabla. Pernah tengok Wiro Sabla? Sindo gendek benda gitu tu. Pendekar gila-gila. Pendekar tapi gila-gila. Cerita-cerita macam tu. Cerita Panglima Kundo pun itulah satu pun tak ada lagi macam mana? Sudahnya apa jadi orang kita? Apa jadi orang kita? Tu dia. Sebab itu benda ni kena ikut masa. Bacaan politik, bacaan hukum fiqh, semuanya asal segala hukum itu yang dah terang-terang haram tu haram lah. Adalah harus. Cuma harusnya dia bagi sunat, dia bagi wajib, dia bagi makruh, dia bagi haram. Itu kena ingat. Contoh macam kita menipu. Menipu tu hukumnya harus. Tapi kalau kita menipu sampai itu, kalau tujuannya bukan, menipu tu hukumnya haram, tapi boleh tukar jadi harus. Dengan tujuan kita nak mendamaikan dua orang yang bermusuhan, harus. Nak mendamaikan sepasang suami isteri, harus kita menipu. Janganlah konon-kononnya kita ni jujur sangat. Tuan-tuan sekali, saya nampak member dekat tengah ngeteh dekat restoran dengan ada orang perempuan. Kita tak tahu cerita, kita cuma nampak je. Kali balik tengok rumah dia dekat rumah kita. Aku tengah tunggu abang kau datang ni. Mana tadi? Kau nampak tak? Apa ni kak? Nampak tak abang tengah minum dengan perempuan? Nak mampus? Ceritanya dia perempuan tu minta tolong, ada masalah. Lepas tu dia diam je dah lah. Entahlah kak, saya pun tak perasan. Dah lah. Bijaklah sikit. Nak jujur biar tempat sikit lah. Ni tu jujur bodoh namanya tu. Itu dia baik. Jadi tuan-tuan, disambung lagi lah jauhilah kamu dari bersikap keras dan melampau dalam agama. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dari kamu menjadi binasa kerana mereka keras dan melampau dalam agama. Melampau ni maksudnya apa tuan-tuan? Apa yang Allah halalkan tu jangan kita haramkan buat diri kita. Apa yang Allah haruskan, sebenarnya banyak benda yang diberi keringanan dalam Islam ni, tapi jangan ambil ringan. Banyak benda yang dimudahkan, tapi jangan ambil mudah. Tu dia pesan. Betul. Kalau kita tengok orang yang tak berpuasa ketika menunaikan haji, dia haji itu dia kena bayar dam kan, tak berpuasa pula. Sama ada 7 hari 3 hari kat sana, 7 hari kat sini, ataupun dia kena bagi makan fakir miskin. Kau dah tak mampu. Contohnya orang yang bersama isteri dalam bulan Ramadan, kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Betul? Isteri taklah, pada lelaki-lelaki. Kenapa isteri tak boleh? Kenapa isteri tak ya? Memang. Sebab ceritanya dah 6 bulan. Kita faham lah. Baik. Apa dia? Kadang menopause. Agak-agaknya orang dah menopause nak tak bersetubuh sehari. Nah, tanya tu. Dah tu bangga pun. Tu. Tak boleh bagi makan 60 orang fakir miskin. Tak boleh juga. Sudah nanti senyap dah, serah pada Allah je lah. Dia diam je dah. Tu dia. Macam orang berzina pun begitu juga. Yang berzina dikatakan kena hudud tu macam mana? Bila ditangkap. Kalau dia berzina tak ditangkap, dia taubat dengan Allah. Taubat dengan sebenar-benar taubat nasuha. Perlu tak dia cerita dengan orang? Tak perlu.
perlu. Tak perlu. Jadi banyak benda yang Islam mudahkan sebenarnya. Tapi kalau sendiri cari susah, payahlah. Sendiri cari susah, payah. Tapi kalau kena tangkap, cerita lain. Okey, tu dia. Jiwa manusia adalah lemah. Jiwa itu boleh memikul perkara-perkara yang diazamkan pada suatu ketika. Tapi di ketika yang lain dia tidak dapat memikulnya. Kemudian dia akan meningkat untuk memikulnya dan pada ketika tertentu. Namun demikian dia tidak boleh melakukannya sekaligus. Keupayaan manusia untuk memikul beban dan tanggungjawab adalah berbeza. Ada orang yang terdaya memikul kewajipan yang tidak tertanggung oleh orang lain. Dengan sebab itu syariat memperuntukkan hukum-hukum azimah, yakni kemestian, dan hukum-hukum rukhsah, yakni keringanan, yang menjadi ciri pelengkap manhaj Islami. Kita ni senang cakap semuanya tak sama, berbeza-beza. So kita tak boleh harap orang sama macam kita. Andai kata kita ni pimpinan, kita kena kenal anak buah. Sebab itu penting kita bertaaruf dengan orang bawahan. Kenal orang buah, anak buah. Barulah senang kita nak buat kerja. Taklah kita kata cara kita je betul. Rasulullah tu sendiri pun minta pandangan sahabat-sahabat. Walaupun Rasulullah tu pandangan itu direct daripada Allah SWT, pun Rasulullah minta pandangan sahabat-sahabat. Hatta dalam peristiwa perangan pun begitu. Bukan Rasulullah tu tak pandai buat perang. So kalau kita jadi pemimpin, kita kena macam tu. Tak boleh kita berkeras cara kita saja betul. Kita kena ambil kira orang bawah juga. Sebab itu dulu kalau kita tengok jemaah Islam, kalau saya ni pas lah saja tak. Manalah ada band, mana ada kelab tu, mana ada kelab ni. Dulu kalau sebut jemaah Islam ni semuanya dah janggut putih-putih. Dah kalau boleh jadi ahli masjid. Tak nak campur dah ni cerita lara ni, tak ada. Dia lupa. Betul kadang-kadang anak muda tu lari. Sekarang ada di kalangan ustaz-ustaz muda yang balik, dia repair balik benda lah ni. So kita kena raihkan lah. Yang minat motor, kita raih dengan minat motor. Yang penting satu, mana dia pergi. Contohnya macam baru-baru ni saya dapat tahu, sebab anak saya salah seorang lah. Dia pergi ke Kelantan, pergi ziarah makam-makam wali-wali Allah, alim ulama. Bagus tak? Bagus. Itu itikaf dalam masjid, semayang, ada tazkirah pula. Kan bagus macam tu. Daripada kalau dia ikut budak-budak motor yang setengah-setengah tu lara dia tuan-tuan. Ya tuan-tuan, semayang semua habis. Konvoi. Ada. Itu kita kena faham. Itu juga tentang macam ni kan. Dulu manalah ada orang zaman Pok Yeye, manalah orang nak macam join kan. Join apa? Join ahli masjid ni. Ahli masjid pun tak nak game ahli Pok Yeye ni. Kita tahu rupanya lama kelamaan Pok Yeye dulu-dulu tu. Bila dia sedar Islam mengetuk pintu hati dia, Allah Akbar. Tengok lagu rock dulu, nampak? Siapa sangka yang Anwar pula, yang Jamal Abdillah nyanyi tu lagu Islami. Kau kekasih awal dan akhir. Dulu sebab kita tengok dia macam itu, kita pun seronok. Yang kita nyanyi kekasih awal dan akhir tu, kita bayang siapa? Awet kita. Rupanya penulis lirik lagu dulu tak membayangkan tentang awet, dia bayangkan pun satu benda lagi jauh. Itu dia, itu kita kena faham. Okey. Lain keupayaan manusia itu berbeza-beza. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. So kita kena raihkan. Tapi bukan kita ambil lebih kurang, kita kena raihkan. Ada setengah-setengah jemaah Islam, saya tak perlu sebut nama lah, nak jadi ahli jemaah dia, pertama akhlak kena baik. Dia tak nak akhlak yang tak baik. Kerja profesional. Ya tuan-tuan. Kena ahli yang ada pula ahlinya yang kaki mokok dia cara yang mokok. Ada macam tu. Saudaranya yang mokok tak ada join dia. Ada.
Tapi ada juga yang asalnya orang tu dia merokok lama-kelamaan dengan orang tak merokok, lama tak merokok. Sudahnya lama-lama dia pun tak merokok. Pun ada juga. Maksudnya kita tidak boleh cari orang yang sempurna. Yang boleh itulah satu persatu, sikit-sikit kita bagi peluang untuk dia mengubahkan. Macam tuan-tuan tu dah tua macam ni, dah ada kesedaran. Ada orang dah nak mati pun tak ada kesedaran. Dah nak mati pun tak datang masjid lagi. Macam ni? Ada. Kita kena doakan. Kita kena doakan. Baik. Sebab itu kalau dikatakan tadi, undang-undang ni apa dia ada? Hukum-hukum ni dia ada yang azimah, yang masih kemestian, ada yang rukhsah. Kemestian ni apa yang telah digariskan oleh Quran, hadis, ada nama, semua kemestian lah. Dia dah ada dah. Tak boleh nak tapi rukhsah ni lain. Contohnya, saya baru-baru ni saya dengar sahabat saya lah, seorang ustaz, dia kuliah dekat surau saya. Dia kata berlaku satu peristiwa. Jadi seorang mutawif, perempuan ni seorang bukan orang senang. Dia simpan duit punya lama nak pergi umrah. Tiba-tiba sampai kat sana dia datang bulan. Macam mana? Macam mana? Siapa yang pernah pergi umrah kat sini? Pernah pergi umrah? Nah, Ji? Nah, Ji? Din nak? Tu? Abang mana? Macam mana? Mutawif ni duduk berbincang, tuan-tuan. Macam mana? Dia bincang. Perempuan ni bukan orang senang. Kalau orang kaya tak apa, dia boleh pergi lagi tahun depan kan? Orang susah. Macam mana? Maka dia mesyuarat, dia buat keputusan akad teruskan buat umrah walaupun dalam keadaan haid dan nifas. Dalam keadaan haid, cuma dia tak boleh semayang lah. Tawaf je lah. Tawaf. Apa lagi? Sa'i. Pasal kalau dia balik kosong, belum tentu tahun depan dia boleh pergi lagi. Lain dia kalau orang yang kaya-kaya. Ini kena dam lah. Itu dia macam ni. Nampak? Keruhsatan. Macam kita musafir. Atau macam tuan-tuan, saya baca satu kitab tentang keharusan solat jamak tamam. Tahu tak jamak tamam ni apa? 4-4. Bukan 2-2 4-4. Kita di kursus, saya terlibat dengan pacar, polling and counting agent. Dia kursus. Bila kita dah masuk dalam kawasan mengundi tu, terutama orang-orang yang kemudian ni kan, yang lambat keluar ni, atau yang tengah hari memang tak boleh keluar, nak apa, memang kadang-kadang kira undi tu makan masa sampai punya lama. Macam mana? Ada keringanan untuk solat jamak tamam. Maksudnya 4-4. Tapi setelah diambil kira memang tak sempat. Kalau sempat, jangan. Itu yang kena faham. Bukan solat jamak kasar, jamak tamam. Hatta saya pernah baca dalam satu kitab kuning, saya lupa apa nama kitabnya. Orang yang buat kerja kahwin pun, ini cerita, ini sekadar cerita, bukan kata lepas ni Ustaz Airul kata boleh. Aku tak kata boleh. Jangan kata aku yang kata boleh pula. Saya cuma kata saya tidak baca. Dibolehkan untuk orang yang sedang menjalankan majlis kerja kahwin untuk solat jamak tamam, zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Tapi saya lupa kitab mana. Kitab lama tu. Tapi jangan pegang. Kalau setakat tahu tu jangan pegang. Saya pesan. Maksudnya rukhsah. Keringanan. Ambil wuduk tak boleh. Boleh? Tayamum. So itulah caranya. Tapi yang terang-terang tak boleh, tak boleh lah. Itulah maksudnya rukhsah. Baik. Ini cerita sikit lah. Saya teringat seorang kawan yang bersumpah hendak menghafal Al-Quran dan pasti dapat menghafalnya dalam musim panas di suatu tahun.
Dia telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghafalnya tetapi gagal. Oleh itu dia memarahi dirinya sendiri, lantas mengambil keputusan hendak menderakan dirinya. Jadi dia pun mengharamkan ke atas dirinya apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia mula berpuasa dan tidak berbuka kecuali tidak sengaja. Dia bersembahyang di waktu malam secara berterusan dan tidak berhenti-henti kecuali lupa. Dia berhenti belajar, menjual buku-bukunya dan menjual segala perkakas rumahnya. Akibat perbuatannya, dia dimasukkan ke hospital kerana terkena penyakit gangguan perasaan. Akhirnya dia terus hilang dari medan dakwah sama sekali. Nampak? Niat dah betul. Niat dah betul. Niatnya nak menghafal Quran. Cuma tak mampu macam orang lain. Sudahnya, saya dah jumpa orang macam ni tuan. Kawan saya sendiri, waktu saya mengajar di sekolah, saya belajar di sekolah menengah Izzuddin Shah Ipoh Perak. Zaman kami sekolah di 1-3 tu, dia ada dipanggil kitab, bukan kitab, buku sifir 4 angka. Sin, cosine, tangent. Kawan zaman tu mana ada handphone, tak ada. Kawan saya dia ngapal buku tu. Sin, cosine, tangent. Apa tangent ni? Dia hafal. Sampai 1-3 kita nampak jalan daripada asrama tu, dia jalan ke kantin. Apa dia baca? Kita ingatkan dia bukan pandai. Kita ingatkan dia hafal Quran. Rupanya dia baca sipir tu. Cerita lain pula. Saya teringat pula seorang kawan yang sangat miskin. Dia sama sekali tidak suka kepada kawan-kawannya yang kaya. Dia tidak mengubah sikapnya untuk melihat kawan-kawannya itu mungkin boleh membantu. Bila saja ada peluang, dia akan kritik kawan dia. Apa dia kata? Kalaulah kawannya beli sebuah rumah untuk diduduki, dia akan mengatakan kawannya itu beli istana. Kawan-kawan itu beli kereta, dia mengatakan perbuatan itu adalah bazir. Lantas berhujah dengan ayat Quran yang bunyi, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguhnya pembazir itu adalah saudara mara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini dia tak suka kawan-kawan dia rasa senang. Pada dia dunia itu, dia lupa. Agak orang macam ni ada sebenarnya. Rumah dia TV tak nak. Ada TV ni sumber maksiat. Handphone tak nak, sumber maksiat. Yang maksiat apa? Handphone ke kita? Kalau tuan-tuan pakai cermata, saya pakai cermata. Kalau saya gunakan cermata ni untuk memandang Quran, untuk mengajar, untuk tengok isteri saya, untuk tengok anak-anak saya, untuk baca, adakah itu maksiat? Tak. Tapi kalau saya gunakan cermata ni untuk tengok janda orang, maksiat tak? Sama je dia. Konsepnya sama. Janda tak apa jangan orang tak, biasa setan kalau musik itu lah, bini orang tu lah yang cantik. Sudahnya sekarang ni selalu ketinggalan. Sekarang semua menyampaikan maklumat melalui WhatsApp, melalui Telegram. Awak handphone bangsa handphone sendal pintu tu. Bukan tak ada duit, berduit. Operation 20,000 bayar cash. Sedangkan ini dia kata ni semua maksiat. Sedangkan dia kata, Haji pakailah handphone ni, dia kata. Duit ada banyak-banyak tu nak buat apa? Dan saya dia dah terasa kan. Asyik ketinggalan. Dia dah terasa. Dia kata, alah aku tak pandai internet. Kau umur berapa tahun? 60 lebih. Tuan Guru umur pun 70 lebih. Laptop lagi tahu dah jauh. Apa benda? Apa hal pula? Selagi boleh belajar, kita belajar lah. Benda untuk baik, untuk dakwah. Tu dia. Tengok kawan mewah sikit, mula menyindir. Dia tak nampak berkawan dengan kawan-kawan yang mewah-mewah ni sebenarnya satu. Yang senang-senang, yang kaya-kaya ni, satu keberuntungan untuk dia. Pertama, sebagai seorang saudara dalam Islam, apa kebahagiaan kawan dia itu adalah kebahagiaan dia. Dia mesti rasa itu. Kalau kawan dia dapat satu rezeki, dia akan rasa senang. Bukan dia nak condemn. Contohnya kawan dia kalau boleh beli kereta. Dulu kalau orang beli kereta 4x4 je, action. Betul?
Bukan ada kebun pun. Nak beli 4x4 nak buat apa? Sekali kena banjir, terasa tak untung kalau ada kawan-kawan yang ada 4x4? Boleh buat penginisi banjir. Tapi 4x4 ni harga bukan sikit-sikit. Memanglah mahal. Sampai ada di kalangan sahabat-sahabat saya sekarang ni, dia kata, Ustaz, aku ingat aku nak ambil 4x4 Ustaz. Aku tengok kawan-kawan amal kita pergi misi banjir, sampai bertanya orang, siapa ada 4x4, aku nak beli satu lah Ustaz. Bukan betul ke? Jangan sampai menggigit kewangan kau. Kan tak ada orang nak tolong kan, kau mula mungkit. Hati-hati. Aku rasa aku dah kira aku nak ambil Triton ke Ranger. Okeylah. Niat yang bagus. Ustaz, aku nak beli rumah lagi Ustaz. Kau kan ada rumah, nak apa rumah tu? Alah, saja Ustaz. Buat sewa. Boleh duit sewa tu aku nyumbangkan untuk jemaah. Bagus tak? Ya bagus. Apa salahnya? Biasanya orang macam ni, Allah uji dia bagi rezeki. Orang yang jadi condemn orang ni, Allah bagi dia rezeki, sudahnya dia yang lingkup. Jadi itu yang mesti Allah sekalian. Sebab itu pentingnya kita sebagai ahli jemaah Islam ni tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu, tapi bukannya terlalu mudah, jangan salah faham. Ekstrim ni maksudnya kita jangan melampau sangatlah. Kita tengok siapa yang kita cakap. Kalau kita cakap dengan budak, kau tahu tak semayang tu kau punya wajib? Kalau kau tak semayang gini, kau kena gini. Kau tak semayang gini. Budak kecil umur 5 tahun kau cakap macam tu, apa dia faham? Itu maksudnya patutlah. Budak-budak kalau semayang mesti mainnya. Patutlah kan. Jangan marah budak. Jangan. Siapa bawa anak-anak ke masjid, dah bising masjid. Sudahnya budak-budak, anak-anak tak pergi masjid. Dah sedar tak pergi masjid, sampai ke remaja, sampai ke dah tua. Siapa salah? Siapa suruh budak tu, orang tu masa muda nak pergi masjid dilarang-larang? Patut janganlah larang. Tu dia. Main biasa. Kalau yang luar biasa, orang tua yang main lagi kat belakang. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau budak-budak tu memang biasa. Jadi tuan mati Allah sekalian, itu serba sedikit tentang apa yang dikatakan ekstrim. Kita kena ingat, antara sebab-sebab keciciran bagi individu, kita ingat balik apa dia? Pertama, tabi'i yang tidak tetap. Yang kedua, terlalu takut hilang punca pendapatan. Yang ketiga, ekstrim. Ketiga ke ekstrim? Ekstrim, itu kita ingat. InsyaAllah, kalau boleh tuan-tuan cari kita ni. Cari kita ni. Saya suka baca kita ni. Kadang-kadang buat ingatan diri kita sebenarnya. Kita tunjuk kat orang ni, 3 lagi tunjuk kat kita ni. Jadi saya juga setakat tuan-tuan malam ni, saya mohon ampun dan maaf kena ambil masa agak lama sikit. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang dari kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Kita ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mana bang? Tak pernah nampak tu. Apa? Ajai. Macam mana? Ajai. Suruh sana ni? Ke pejabat agama? Tak tanya je, tak ada apa-apa pun.